Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jom belajar bersama Cikgu Tim Bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Khas Tingkatan 1. Pada hari ini, kita akan belajar tema 3 Dunia Haiwan, Unit 9 Kerjaya Veterina. Kerjaya veterina merupakan kerjaya sebagai doktor haiwan. Jom kita belajar. Unit 9 Kerjaya Veterina, mendengar dan bertutur. Jadi, petikan tersebut terdapat dalam modul masing-masing. Mari kita baca sama-sama. Anak murid cikgu boleh merujuk modul ataupun menonton saja video ini. Jom kita baca. Dengar dengan teliti dialog yang dibaca. Tajuk dialog, terima kasih doktor. Doktor Amar, selamat pagi, boleh saya bantu? Kok Leong, selamat pagi doktor. Anak saya tidak mahu makan dan tidak aktif seperti biasa. Saya dapati najisnya lembek. Doktor Amar, mari saya periksa. Anak awak mengalami cerit-birit atau diarrhea. Kok Leong, bagaimanakah anak boleh mengalami cerit-birit, doktor? Doktor Amar, masalah ini berpunca daripada sistem penghadaman yang lemah dalam badan anak. Apabila badan lemah, anak tidak boleh menghadam makanannya. Kok Leong, mengapakah makanan tidak boleh hadam? Doktor Amar, sistem penghadaman anak ini masih muda. Anak yang berumur kurang daripada 8 minggu masih memerlukan susu ibunya. Susu ibu boleh menguatkan sistem penghadaman dan daya tahan anak-anak. Kok Leong, bagaimanakah cara untuk merawatnya, doktor? Doktor Amar, berikan antibiotik dalam dos dan waktu yang ditetapkan. Jangan berikan makanan terlalu banyak. Berikan minuman air bersih yang banyak. Sentiasa menjaga kebersihan anak. Kok Leong, terima kasih doktor. Doktor Amar, sama-sama. Jadi, petikan tersebut adalah berkenaan dengan anak Kok Leong yang sakit cirit-birit. Jadi Kok Leong ni bawalah anaknya pergi berjumpa doktor haiwan. Doktor haiwan tu namanya ialah Doktor Amar. Okey, terdapat aktiviti di situ. Setelah anak murid cikgu Tim baca, kemudian jawab soalan. Berdasarkan dialog di atas, sampaikan maklumat tentang cara memelihara anak yang mengalami diarrhea secara ringkas. Jawapannya ada dalam petikan. Jadi anak murid cikgu Tim salin saja daripada petikan. Seterusnya, klinik veterina. Baca dan fahami petikan di bawah. Mari kita baca sama-sama. Klinik veterina menyediakan perkhidmatan rawatan dan pengurusan haiwan peliharaan. Aktiviti yang dijalankan di klinik haiwan ialah rawatan, kemudahan tumpangan, pembedahan kecil iaitu pemandulan dan pencegahan penyakit. Sekiranya terdapat penyakit yang agak berbahaya, ujian perlu dilakukan untuk mengenal pasti penyakit tersebut. Haiwan yang benar-benar memerlukan penjagaan rapi sahaja yang akan dikuarantin. Pihak klinik akan memberikan khidmat nasihat tentang cara penjagaan dan pemeliharaan haiwan yang betul. Selain itu, khidmat nasihat tentang pemakanan selepas rawatan dan cara pemberian ubatan turut diberikan. Jadi, setelah anak murid cikgu Tim membaca petikan klinik veterina, ada 2 soalan di situ. Jadi, yang pertama, jelaskan maksud perkataan yang berhuruf tebal. Okey, sebentar lagi cikgu akan berikan perkataan tersebut, maksud perkataan tersebut. Dan yang kedua, mengapakah haiwan yang sakit perlu dikuarantin di klinik haiwan? Tadi kita dah bacakan petikan tu kan? Ada jawapannya dalam petikan. Jadi, anak murid cikgu Tim hanya salin semula jawapan daripada petikan. Okey, seterusnya, perkataan yang berhuruf tebal. Cikgu berikan maksud yang pertama, peliharaan bermaksud yang dipelihara. Jadi contohnya haiwan peliharaan. Maksudnya di situ binatang yang kita pelihara, contohnya kucing. Yang kedua, tumpangan bermaksud tempat menumpang yang ditumpangi. Contohnya, awak pergi ke rumah kawan awak, awak tumpang rumah kawan awak. Jadi,
awak menumpang di rumah kawan awak, tumpangan. Okay, seterusnya yang ketiga, pembedahan bermaksud proses membedah. Yang keempat, pemandulan bermaksud perihal memandulkan benda hidup. Yang kelima, pencegahan bermaksud perihal mencegah, menegah dan pengawalan. Penjagaan bermaksud hal atau perbuatan menjaga. Dan yang ketujuh, pemakanan bermaksud proses makan atau perbuatan makan. Jadi ketujuh-tujuh perkataan ini Cikgu Tim telah berikan maksud. Jadi anak murid Cikgu Tim tinggal salin sahaja semua maksud perkataan tersebut dalam modul. Jadi boleh lihat berulang kalilah video YouTube Cikgu Tim ni ya untuk salin jawapan dalam modul. Okey, seterusnya kemahiran menulis tugas veterina. Jadi kita tadi dah baca petikan, veterina ni adalah kerjaya sebagai doktor haiwan. Ni tugas veterina pula. Jadi anak murid Cikgu Tim baca petikan tersebut betul-betul. Ada 10 tempat kosong. Jawapan dah ada dah pun dalam petikan diberikan. Cuma pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi ruangan kosong. Jawapan tu pilih saja ya. Jawab dalam modul. Okey, seterusnya penilaian. Okey, jadi kalau tengok di situ, oh tu lagu lah. Okey, Cikgu Tim nak nyanyi. Cikgu Tim suara tak berapa sedap. Okey, jadi Cikgu Tim tak nyanyi. Anak murid Cikgu Tim masing-masing boleh nyanyi ya di rumah. Tu tengok tajuk ni adalah Bangau, oh Bangau. Jadi dalam petikan tu ada nama-nama haiwan. Jadi soalan aktiviti di situ, senaraikan nama haiwan yang terdapat dalam petikan. Jawab dalam modul. Jadi anak murid Cikgu Tim hanya tuliskan nama haiwan yang terdapat dalam petikan. Kawan, oh kawan. Okey. Fahami pantun di bawah. Anak helang, anak sepat, anak ungka di bawah. Di pokok kelapa, badannya berbelang berkaki 4, cuba teka binatang apa? Berbelang berkaki 4. Apa jawapannya ya? Anak murid Cikgu Tim kena fikir-fikirkan, kemudian tuliskan apa jawapannya dalam petikan. Okey, seterusnya berdasarkan gambar di bawah, bina ayat dengan menggunakan pola ayat dasar Fn plus Fn. Okey, jadi kalau lihat di situ, yang pertama tu gambar ayam dan anak ayam. Yang kedua gambar kucing dan anak kucing. Yang ketiga gambar beruk. Yang keempat gambar zirafah. Semua itu adalah frasa nama. Frasa nama campur frasa nama maksudnya kita kena bina ayat menggunakan dua frasa nama. Contohnya cikgu berikan satu ya contoh. Yang pertama ada ayam dengan anak ayam. Ayam dan anak-anaknya mencari makanan. Okey, cikgu ulang semula. Ayam dan anak-anaknya sedang mencari makanan. Okey, titik. Cikgu bubuh kata hubung sedang. Cikgu ulang sekali lagi. Ayam dan anak-anaknya sedang mencari makanan. Okey, untuk ayat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, anak murid Cikgu Tim boleh cuba tulis sendiri ayat di rumah. Dalam modul ya, tulis dalam modul. Jadi itu sahaja untuk PDPR kita. Terima kasih kerana menonton dan belajar bersama Cikgu Tim. Sila kongsi dan subscribe YouTube Cikgu Tim untuk belajar dan mengikuti PDP yang seterusnya. Selamat belajar dan teruskan usaha. Terus kekal berada di rumah. Kita jaga kita.